Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan masjid kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jemaah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Ya dia, alhamdulillah. Puji dan syukur saya rapat kepada Allah Taala yang izinnya dapat kita meneruskan lagi program tadabbur Al-Quran, surah Lazim. InsyaAllah mudah-mudahan ianya memberikan sedikit ilmu dan juga manfaat kepada kita semua dalam usaha kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran dan juga mengambil ilmu daripada sumber yang paling utama, ya, sumber yang paling asli dan sumber yang paling autentik lah, paling tidak ada, ya, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Ia adalah kalam Allah, al-munazzal ala sayyidina Muhammad, al-mu'jiz bi alfazihi wal muta'abbad bi tilawatihi. Kalam Allah yang diturun kepada Nabi Muhammad, yang menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad dan kita semua, dan juga menjadi ibadat juga pula bagi sesiapa yang membacanya. Itulah Al-Quran, tuan-tuan. Jadi hari ini saya nampak macam ada skrin di belakang saya ni, satu perkembangan yang amat baik, meningkatkan lagi keberkesanan pengajian, ya. Dan hari ini Tuan Jadi kita masuk surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Dah habis dah surah Wal Asri, 2 siri, surah Wal Asri baru habis, ya. Silat-silat At-Takasur ni pun 2 siri juga je. Saya dah tengok tafsir Nurul Ihsan yang saya sebab saya mak sekejap, kita ada beberapa benda yang boleh kita manfaatkan, insya-Allah, ya. Sebagai makluman sedikit, tuan-tuan, program tadabbur seperti mana yang kita laksanakan ini dan dengan format-format lain telah pun diterima oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, ya, untuk dijadikan program di seluruh Negeri Sembilan. Jadi saya akan bersama-sama dengan Guru Takmir, insya-Allah pada 23 bulan November nanti, untuk bermuzakarah dengan guru-guru takmir, kaedah tadabbur bagaimana yang kita buat ni, tuan-tuan, tapi dengan penambahan beberapa elemen lagi di bawah program tadabbur Al-Quran dan tazakkur sirah nabawiyah, insya-Allah. Jadi guru takmir akan dibawa sedikit demi sedikit untuk mempelajari dan menambah ilmu cara-cara nak menggunakan ayat Quran untuk mengajar di masjid surau masing-masing, ya. Di sini pun kita ada guru takmir tadi, ya. Ustaz Nasir guru takmir ke? Lagi ustaz apa? Yang guru takmir kita biasanya akan adalah seorang dua yang akan mengajar di masjid. Guru takmir nanti guru yang dilantik oleh Jabatan Agama untuk mengajar secara tetap. Macam saya ni panggil guru-guru sambilan lah. Takmir juga, tapi takmir tidak dilantik oleh Jabatan Agama. Yang ni dijemput oleh masjid. Kan saya ni dijemput oleh masjid untuk memberikan sedikit ilmu setakat termampu oleh saya, insya-Allah. Jadi pada malam ini, tuan-tuan, kita tengok surah At-Takasur, surah yang salah satu daripada surah lazim, ya. Dan saya berpandukan tafsir Nurul Ihsan oleh Syekh Haji Muhammad Said, bekas mufti negeri Kedah, ya. Yang telah pun menyusun kitab ini. Ada 4 jilid kitab ni sebenarnya. Ada 4 jilid. Saya kita baca ni jilid yang kita ambil ujung dulu, jilid yang keempat. Kan? Sebab kita nak ambil surah lazim dia belakang sikit. Boleh, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi Haji Radilah dah buka surah tu, jadi kita baca sekali, ya. Baca sekali, mengambil sedikit barakah daripada ayat Allah Taala. Setiap huruf yang kita baca kita akan perolehi 10 kebajikan, dan insya-Allah digandakan lagi pahala, insya-Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Dari sudut bacaannya tuan-tuan ya, kita mula dengan al-ha kan. Dia bergegar sampai sini. Kata baru bunyi al-ha ya. Jangan baca al-ha. Kalau ha dia sampai sini je. Kan? Jadi di antara ha tu kalau kita sebut ha tu tak bergegar di sini, mana tak sampai lagi. Ya. Itu ya. Kemudian at-takatsur. Sin ke shin ke sa. Sa. Tempat keluarnya di ujung lidah. At-takatsur. Itulah alhaakumut takatsur. Kalau kita baca cepat-cepat pakai hentam je lah. Hentam je lah labu. Jadi apa ni kita kata at-takatsur. Kadang-kadang saya dengar baca at-takatsur ada juga ya, tapi yang betulnya sa lah. Sa tu keluarnya ujung lidah ya. Kemudian al-maqabir ya. Kemudian kalla sawfa ta'lamun summa wajibul gunnah, wajib dengung. Walaupun kita baca cepat tuan naklah diraikan wajibul gunnah. Kita baca summa kalla, kena panjang sikitlah, kena main sikit. Summa kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin qaf ya. Latarawunna, wajibul gunnah lagi, nun bersabdu. Latarawun, dengung sikit ya. Latarawunnal jahim summa, jumpa lagi summa latarawunnaha, wajibul gunnah. Ainal yaqin, summa lagi. Banyak summa ya, ada 3 tempat ya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi tu beberapa tempat yang kita namakan dia sebagai wajibul gunnah, wajib dengung, di mana kita meraihkan hukum tajwid di situ ya. Jadi habis tu kemudian kita tengok dia punya tadabburnya pula macam mana tuan ya. Ayat ni tuan, ayat yang sangat-sangat memberi kesan dalam hidup kita lah. Kadang-kadang terkena pada saya sendiri, pada kita semualah ya. Sikit banyak betul-betul akan kena lah. Kerana ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Apa dia alhaakumut takatsur itu? Kata tafsir dia, telah melalai akan kamu daripada taat kepada akan Allah Ta'ala itu oleh berbanyak-banyak harta dan anak cucu dan kemegahan. Alhaakumut takatsur itu tuan ya. Kamu dilekakan, dilalaikan oleh nak memperbanyakkan harta benda dan anak cucu. Kena awak dah kena tak? Kena saya pun kena, tuan-tuan pun kena. Kenapa? Kita ni leka. Allah kata kamu dilekakan, dilalai tu dileka pun diralit, kena kata apa ya kan? Orang utara kata ralit. Ralit dengan harta, ralit dengan anak cucu. Kan? Kenapa? Kerana duk sibuklah.
Kenapa cik tak pergi surau, kebun, jaga kebun kan? Lembu kebau. Kita nasib baik tu dah duduk kat pinggiran bandar macam ni, tak ada lembu kebau sangat. Kat kampung tu kan, sibuk kat Khalid, petang-petang duduk tarik lembu buang masuk kandang. Surau tak pergi. Tu kan, itu dikatakan alha tu, leka. Hari demi hari, hari demi hari, daripada umur muda sampai umur 60 70 duduk macam tu. Ya. Jadi ini Allah bagi satu template yang cukup luar biasa tu. Kita duk baca alha ni banyak lama dah ni. Lama duk baca alha ni. Ya. Kamu diralitkan, kamu dilekakan oleh at-takasud. Takasud ni dia panggil dalam bahasa Arab ni perbuatan yang berlawanan. Maknanya kita berlumba-lumba nak banyak harta. Nak perbanyakkan harta. Ini aku dapat ini. Dia dapat tu, aku nak dapat ni. Dia ada beli rumah, sebuah rumah, aku nak beli juga sebuah rumah. Dia ada beli satu lagi, aku beli satu lagi. Ini biasa dia berlawan dengan jiran-jiran, kawan-kawan, ya. Tetapi kalau kita tidak termasuk dalam golongan macam tu, tak apalah, tak masuklah. Kita ni bukan nak berlawan siapa-siapa, tuan-tuan. Nak duduk aja, beli rumah nak duduk sendiri. Ya. Beli motorkar, nak duduk pakai sendiri, tak ada nak berlawan siapalah. Dia nanti pakai motorkar apa, tak nak berlawan dengan siapa, tak ada berlawan, tak berlawan, okey. Yang kata takasud ni dia bercari harta, tapi dia nak betting, dia nak lawan, nak ngalahkan kawan dia tu. Ni biasa orang dalam bisnes lah, ya. Dia tengok kawan dia macam ni, ya. Terutama sekali orang Melayu lah. Sebab orang Melayu dia tak boleh tengok kawan dia senang. Minta maaf lah, saya pun Melayu juga, tentang orang Melayu. Tapi dia tengok kan, tengok menega kawan dia menega sebelah, kan? Nampak macam maju sikit, dia mula buat hal lah, ya. Itu di Batu Empat tu tuan, Batu Empat. Orang cerita kat saya, wallahualam saya betul tidak, ya. Ini director kedai tu, lepas ada Petronas tu, sebelah tu director kedai tu. Ya, ada orang yang dia meniaga sama-sama dia tu. Dia boleh sihir kan tuan-tuan, ya. Dia boleh sihir kan. Dia pakai sihir kan, wallahualam. Kedai orang lain tak nampak, kedai dia seorang yang nampak. Punya teruk macam tu, ya. Orang masuk, kenapa kedai ni semua tutup ni? Kedai dia seorang nampak. Tetapi dia pun tak kaya-kaya tuan-tuan. Orang menggunakan sihir ni dia tak kaya, walaupun apabila keluar pada kedai dia, tengok kedai lain semua buka. Itu cara dia, ya. Ini orang macam ni at-takasud, dia cari harta tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kena yakin yang memberi rezeki itu ya Allah. Kenapa kita duduk dengki khianat kat orang? Rezeki masing-masing. Lepas tu kalau kita nak pergi satu kedai tu kan, di Mekah ke di mana ke, kalau di Kelantan ke di mana, kita tengok naik atas pasar Siti Khadijah tu, meniaga kepuk semua. Betul tak? Siapa pergi? Ada pergi? Kan naik, saya orang naik tu, kepuk, serunding, apa lagi? Dodol. Semua pergi sebelah tu dodol, sebelah tu serunding, sebelah ni dodol, sama je. Tapi kalau okey tak apalah. Kalau bekerjasama, okey, tempat saya serunding saya dah habis, kedai sebelah tu cik pergi kedai sebelah. Itu yang tu okey. Ya. Itu rezeki masing-masing. Kita berjalan kadang-kadang terfikir tak singgah di kedai ni. Ya, tak nak. Kenapa kita berjalan ya? Kenapa? Dia walaupun dia kempen tapi kita tak nak kedai. Rezeki dia tak ada. Bukan rezeki dia di situ hari tu. Rezekinya kedai sebelah. Rezeki. Berlapan dada lah. Kalau berlapan dada macam tu tak ada masalah. Jadi takasud itu ada sebut alha, kamu dilalaikan, kamu dilekakan oleh perlombaan kerana nak mencari harta benda dan perbanyakkan anak cucu. Cucu. Perbanyak satu dan berbangga-bangga, bermegah-megah. Ramai anak tak ada masalah, bukan salah pun, tak ada salah. Kan siapa yang strong, tak apalah anak. Kan saya tak ramai sangat, 7 orang je. Tu baru part time, tu belum full time tu. Kan 7 orang. Anak 7 orang, cucu 8. Kan? Bukan nak berbangga sebab mungkin ada orang ramai daripada saya kan. Ada orang dah cucu sampai belah-belah, ada dah puluh pun ada. Kan? Tapi kita bersyukur. Betul tahu? Kita bersyukur kita dapat anak, kita bersyukur kita dapat cucu. Ada orang yang tak dapat anak, ada orang yang tak ada cucu. Bukan kita nak megah-megah. Nak megah-megah ni macam mana tuan-tuan? Kita cerita tentang anak kita. Anak aku ni seorang kan, engineer, seorang doktor, seorang pilot, seorang tu kan. Kita bercerita dengan bangga, begah hanya kita rasa tu. Act dengan kebanggaan anak kita. Tak bersyukur. Itu yang takasud tu masuk tu. Masuk takasud.
Kan? Jadi kalau ada tuan-tuan tu, kalau dah buat sebelum ni, kita pakai taubat Allah Ta'ala lah. Saya pun kadang cerita juga. Tapi kalau orang tanya, ceritalah. Tapi orang tak tanya, tak payah ceritalah. Kerana kalau ceritanya itu, ditakuti ada sedikit rasa kemegahan di dalam hati. Sebab itulah kerja syaitan. Dia nak supaya kita bermegah-megah dengan kejayaan kita. Kita. Itu disebutkan takasur. Sebab tu kalau nak urai takasur ni tu dah cukup ada malai bab takasur aja. Ya. Tapi kita ambil lah sikit-sikit tuan-tuan. Maknanya berbangga, kita berlomba-lomba kerana nak betting di antara satu sama lain. Nak mengalahkan kawan kita. Tak dapat dengan cara yang betul, cara tak betul pun buat juga. Dia beli televisyen baru, kita pun nak beli televisyen lagi besar pada dia. Dia dapat projek tu, dia pun cari jugalah. Maka akhirnya tuan-tuan, dengan apa cara pun membujur lalu melentang sapu. Pepatah Melayu apa tak tahu tu. Betul kan? Membujur lalu melentang patah kan. Saya tukarlah sikit. Membujur lalu melentang sapu je. Tak kira lah macam mana cara pun janji aku dapat. Ini semua tuan-tuan adalah sebahagian daripada at-takasur. Jadi kita ambil tu kan ya. Jadi kata Allah apa dia? Dia kata bila kita di berlomba-lomba ni, bermegah-megah ni, hatta zurtumul maqabir. Zurtu tu fa'il mati daripada perkataan tadi zara yazuru ziarah. Kan? Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu ziarah kubur dengan kamu mati dikuburkan padanya. Ya. Ralik punya ralik, berlomba-lomba, berlawan-lawan sampai mati. Kan? Baru ingat, oh ya aku ni tidak, aku ni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati tu saya kata kubur. Masa masuk kubur tu apa yang dibawanya? Apa yang kita bawa tu? Harta-harta kita bawa tu yang duduk atas kasur tadi untuk duduk berlawan-lawan, banyak harta tadi, apa jadi? Ya, masuk kubur tu habis semua benda ditinggalkan. Habis semua tinggal. Ada siapa ya ustaz apa penceramah tu, saya suka tertarik cara dia. Dia kata yang kita duduk bangga tu sebenarnya yang kita nak tinggalkan. Ada siapa dengar ceramah tu? Tapi yang dia nak bawa, dia tak buat, dia tak berbangga dengan benda yang dia nak bawa. Kita ada kebun, kita ada kereta, ada rumah, tak apalah, bukan itu kan. Kita berbangga benda tu kita nak tinggalkan, nak bawa. Nak tinggal tuan-tuan, ya. Kalau kita dengar ini, kita pun jadi macam ya tak ya jugalah. Tak ya. Yang aku duk buat ni, duk pulun ni, kata dia kan. Kata orang Kedah kata duk pulun sakan ni. Ya. Benda yang kita nak tinggal, dia kata. Benda kita nak bawa apa dia tuan-tuan? Tu je duk lalu, tong lalu tu. Nak masuk RM10, RM2. Kan datang orang minta sedekah, nak bagi. Datang derma Palestin, kita pun bagi sikit. Yang tu aja yang nak bawa tuan-tuan. Berapa ringgit sangat dah. Kalau kita buat satu perbandingan, berapa persen daripada harta benda yang kita cari, yang kita nak bawa, dengan harta benda yang kita cari, yang kita nak tinggal. Kan? Sebab bila berlaku demikian tuan-tuan, maknanya kita tinggal semua tuan-tuan. Yang itu terus immediately, kata orang Jawa. Jawa mana tahu ni? Mati saja immediately jadi harta pusaka. Dah jadi hak anak-anak dah tuan-tuan. Tak ada dah hak kita dah. Kita dah bawa lah 3 helai kain putih tu masuk kubur dengan sedikit kapur baru, sedikit wangi-wangian tu pun kalau depa nak jiruh, tidak berbungkus macam tu aja. Kan? Tidak macam tu je. Adalah sikit sebab kita ni memuliakan. Alhamdulillah lah kita dalam Islam ni jenazah tu dimuliakan. Dimandi, dikapan, dilap, masuk kapur baru lagi. Air apa begitu? Air apa ya Ji? Kan? Air bau-bauan lah, kan? Wangi-wangian sikit. Tahu kemian sikit. Tujuan apa? Takut bau. Kan? Bukanlah nak suruh berbedak sangat kan? Bedak apa lagi? Dah jadi mayat dah. Tapi sebenarnya supaya tidak ada bau-bauan sepanjang orang ziarah. Itu sebenarnya. Tapi kita muliakan. Nak dibandingkan dengan agama-agama lain tu, mereka tak muliakan. Bukan setakat dia tak mulia, dia bakar lagi tuan-tuan. Itulah. Cuba beza dari situ tuan-tuan, di antara agama betul, agama tak betul, kita boleh nampak dah. Di antara yang mati di dalam Islam dengan yang mati dalam agama lain. Kita jaga betul-betul, kita muliakan, letak tangan elok-elok, mandi dengan sopan. Nabi larang mematah-matahkan tangan
kasri azmul mayyit ka kasri hayya, Nabi kata. Kamu patahkan tulang orang yang mati itu seperti kamu patah dia waktu dia hidup. Nabi sampai ke jaga betul. Etika nak urus mayat. Dia buat dengan penuh kesopanan. Tapi organ apa tu? Takat tu jelah. Jadi kita nak balik ni ialah kepada harta yang kita nak bawa tuan-tuan. Nak bawa tu yang Nabi kata dalam satu hadis ya. Akan mengikuti mayat itu Rasulullah 3. 2 balik, 1 aja yang tinggal. Nanti kita dah tahu dah hadis tu masa dengar. Ya, yang akan balik ialah harta dan saudara mara, yang akan tinggal ialah amalan kita. Maka inilah yang dikatakan hatta zurtumul maqabir, saya kamu masuk kubur. Kalau nak terjemah bahasa kasar tuan-tuan, kamu laklai, kamu galik, kamu leka sampai bila? Sampai masuk kubur. Hatta zurtumul maqabir. Tapi Allah Ta'ala menggunakan bahasa Al-Quran ni cukup cantik tuan. Dia tak guna bahasa kasar Al-Quran. Dia kata sehingga kamu ziarah kubur. Kan bahasa bersopan kat situ. Kan? Allah Ta'ala punya jaga je manusia ni. Walaupun dia tahu makhluk Allah Ta'ala, dia cipta makhluk, kita ni semua dicipta oleh Allah. Tapi dia kata kamu leka-leka, saya kamu ziarah kubur. Ziarah tu bukan ziarah kita, ziarah bukan nak ziarah orang kubur. Artinya kita dah masuk kubur lah maksudnya. Masuk kubur tu ya, kerana apa? Kerana kita telah pun dikebumikan. Dia kata ditanamkan di kata tafsir Islam tu, dia kata hinggalah kamu ziarah kubur dengan kamu mati dikuburkan padanya. Betul lah tu ya. Tak cukup tak tu, dia tambah lagi tu. Dia kata kamu sia-siakan umur pada tuntut dunia. Umur kita yang 60-70 tu kan, kamu sia-siakan dengan menuntut dunia dan meninggalkan tuntutan akhirat yang kekal. Ya. Dengan apa tu kan? Dengan cara kita tinggalkan sembahyang, dia kata tinggal puasa, tinggal zikrullah, zikir pada Allah, tinggal baca Quran, tinggal berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sedekah wajib dan sunat dengan ikhlas hati bagi Allah Taala semata-mata. Di sini tuan-tuan, kalau kita tidak termasuk dalam golongan itu, maka alhamdulillah. Kita galik-galik juga tuan-tuan, baca kita juga, tapi taklah sampai tinggal sembahyang. Ya, tak sampai tinggal puasa. Tak sampai kata tak bersedekah, tak buat kerja sunat, tak baca Quran. Ia dikatakan lalai ni tuan-tuan, yang kata sampai masuk kubur ni lalai ni, yang tak buat kerja ni lah tuan-tuan. Maknanya dia cari harta ni sampai ketua tuan-tuan. Minta maaf lah. Yang ada depan saya ni dah tak masuk lah, kerana dah ada kat masjid ni. Ya. Kan dah ada kat masjid ni kau okey lah, alhamdulillah lah, tak termasuk lah. Tapi nak ceritakan adalah orang tu dia leka sampai dia ni meninggal dunia tuan-tuan, dia tak sampai pun ke masjid. Tak sampai ke masjid, tak sampai surau. Ya, kiamat kalau apa nama ni beberapa ulama ya, dan ustaz-ustaz kita hari ni dia ceramah dia tentang masjid ni, dia kata ya, sepatutnya menjadi tempat kerinduan kita lah. Ya. Ya, Nabi menyebut 7 golongan dia akan mendapat bayang arash, payung pada hari kiamat tu. Warajulun qalbuhu mu'allakum lil masajid. Seseorang yang hatinya sudah terikat dengan masjid. Itu maknanya orang tu sudah masuk dalam salah satu pada 7 golongan yang Rasulullah bagi tahu akan mendapat payung di hari akhirat besok. Payung Allah, bukan payung sebayang payung. Kan, bukan payung kita duk beli kedai tu, tak, payung tu tak bawa ke mana-mana pun. Tapi besok akan mendapat payung Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat payung tu, salah satu Nabi kata warajulun qalbuhu, seseorang hatinya, Nabi sebut hati. Kalau hati ni sudah terikat dengan masjid tuan, ke mana-mana pun dia tak boleh tahan lama. Dia pergi mana-mana pun, lama aku tak pergi masjid ni, aku rasa rindulah kan. Dia pergi mana-mana tuan, dia pergi berjalan ke, dia akan cari masjid. Orang yang hati dia terikat dengan masjid. Ya. Dia berjalan nak balik kampung, dia akan singgah kat masjid untuk nak solat. Kan? Hari Jumaat, dia musafir Jumaat. Ya, tiba dekat nak solat jemaah tu tuan, dia dah mula cari dah. Dia orang hati dekat masjid. Walaupun dia musafir, sedangkan waktu masa itu dia layak untuk tinggalkan jemaah sebab dia bukan lagi ahli jemaah. Tapi dengan syarat musafir tu daripada pagi lah. Kalau dah dekat jemaah dia musafir, dalam mazhab Syafi'i mengatakan setengah tu dikatakan haram. Kerana dah dekat sangat dengan nak solat jemaah tu, masa tu baru nak bergerak. Kecuali nak naik flight pergi luar negara tu, ikut timing lah tu kan. Itu tengoklah. Kerana ada mereka. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kalau kita driving masuk highway ya,
dekat nak masuk Jumaat tuan-tuan, kita akan turun exit sekejap. Nak pergi balik Kuantan, banyak exit tu. Turun exit saja nak cari masjid tak payah tuan-tuan. Kita tengok pak cik naik motosikal, pakai kepiah, kita tahu follow belakang dia jumpa masjid. Betul tak tuan? Hari Jumaat ni kita tengok orang Bangladesh pakai jalan kaki je, ada 3-4 orang. 2 kilometer jalan kaki dia, simple je. Dia orang punya kuat. Kita akan jumpa masjid. Tak payah waste pun. Kalau nak sekali nak waste boleh, masjid terdekat dia juga tunjuk. Masya-Allah, teknologi sekarang. Tunjuk, dia akan tunjuk masjid sekian-sekian. Stesen minyak kat mana pun boleh jumpa tuan-tuan. Pakai Pakcik Wazir, saya panggil Pakcik Wazir. Dah Pakcik Wazir tu. Pakcik Waste lah. Tunjuk dia tahu. Jadi orang yang rindu pada masjid tuan, dia macam tu lah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukurlah. Kita ni je paling tidak menjadilah istilahnya kaki masjid lah, kaki masjid. Berarti kita tidak termasuklah takasur tadi, berlumba-lumba mencari harta sampai melekalkan kita sampai masuk kubur, tak mata datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ni tuan-tuan, kalau tak termasuk yang disebut di sini, dia kata maknanya dia ni leka tu mensia-siakan umur dia, kata. Ni habis umur dia pada menuntut dunia saja, dan tinggalkan menuntut akhirat yang kekal abadi dengan tinggal sembahyang. Itulah, tinggal puasa, tinggal zikir dan baca Quran, selawat pada Nabi, dan bersedekah wajib dan sunat. Sedekah wajib zakat tuan-tuan, sedekah sunat sedekah infak fisabilillah. Ini semua ni senarai-senarai amal soleh yang kita kena buat sebagai nama imbangi tuntutan dunia. Cari duit juga tuan-tuan, sampai time sembahyang kita sembahyang. Semua akan jadi akhirat insya-Allah. Yang jadi dunia semata-mata tu kerana dia menuntut harta dunia tanpa adanya solat dalam jadual hidupnya. Mendapat gaji apa semua, tak pada bersedekah, tak buat potongan zakat secara potongan berjadual. Sekarang ni kalau orang gaji yang banyak-banyak tuan-tuan, kena keluar zakat. Dia ada borang sekarang ni, borang zakat pendapatan. Kita potong gaji kita. Kenapa? Dulu tak ada zakat pendapatan ni tuan. Kenapa? Dulu tak ada lah orang gaji sampai, ada tak orang gaji sampai 40,000 sebulan? Ada tak? Ada CEO masjid itu tu, syarikat-syarikat sampai 100,000 sebulan pada. Sebab itulah para ulama dia membuat satu ijtihad, membuat satu hukum adanya zakat pendapatan. Kenapa? Kerana kita jangan fikir kita gaji yang 1,500 baru cukup makan ni. Yang tu tak payah, tak payah keluar zakat. Yang dia fikir gaji 10,000, 15,000, gaji sampai 20,000, 30,000, 40,000 sampai 100,000 sebulan. Jadi kalau kita kata zakat gaji ni tak kena, kalau pendapat macam tu tak kena zakat, berarti macam tak berapa adil lah. Dia dapat rezeki yang melimpah ruah banyak, tiba-tiba dia tidak ingat kepada fakir miskin yang pendapatannya sedikit, maka keluarlah zakat pendapatan. Baru timbul isu zakat pendapatan. Berapa jumlah dia? 2.5% juga, samanya zakat wang simpanan kita yang kita simpan secara tetap. Kemudian dia kata lagi, dia kata kalla. Kan, kalla ada cerita tuan. Kalla ni jangan begitu. Makna kalla sebiji tu tuan, jangan begitu. Yakni jangan berikan lupa kamu itu daripada taat pada Allah dengan sebab memperbanyakkan harta dan anak cucu. Jangan begitu. Kalla. Kita jumpa Al-Quran, kita akan jumpa banyak perkataan kalla. Kalau kalla ni nak terjemah bahasa kampung tu Haji, jangan buat perangai macam tu. Terjemahan saya lah. Jangan duduk buat perangai macam tu. Perangai macam mana? Berlumba-lumba cari harta sampai lupa solat. Jangan buat perangai macam tu. Kalla tu masuk gitu. Jangan meneruskan cara hidup macam tu, kata Allah. Saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui akibatnya. Saufa ta'lamun tu, lagi kamu akan ketahui akan kejahatan kerana bermegah-megah dengan harta dan anak cucu ketika tinggalkan roh daripada jasad. Masa tu tuan-tuan barulah kamu akan ketahui akibat dia. Sekarang tak apa lagi tuan-tuan, sangat tak apa. Bila dah roh meninggalkan jasad, maka ketika itulah baru kita tahu akibat daripada yang kita tinggalkan itu.
Summa kalla saufa ta'lamun. Summa maknanya kemudian. Ya, jangan begitu. Tuhan ulang lagi, tuan-tuan. Ulang lagi. Maknanya serius sekali. Kalau dah sebut banyak kali ni. Ya. Kalau saya tengok tafsir, dia panggil ayatul tikrar. Ayat-ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Summa. Dalam ayat ni saja dah 3-4 kali yang disebut. Kemudian jangan begitu. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla. Jangan kamu buat panggil macam tu, dan jangan kamu buat panggil macam tu. Kalau kita nak macam tu, kemudian jangan buat macam tu lagi. Macam Allah Ta'ala ni seolah-olah menasihatkan kita, kamu jangan buat macam tu lah. Ya? Dia panggil ayatul tikrar dalam Al-Quran banyak, tuan-tuan. Ya, kita pernah jumpa tak surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah ulang. Saja saya nak tengok saja, buka Google kan, di bawah tajuk ayat tikrar, ayat-ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri, kenal dia? Kenal? Dia buat PhD tajuk tu lah. PhD dia tajuk ayatul tikrar aja. Ayat-ayat yang diulang di dalam Al-Quran. Dia buat kajian. Kenapa Allah Ta'ala ulang ayat macam ni? Ya? Konon-kononnya benda tu serius. Benda tu serius. Macam kita lah, tuan cakap dengan anak kita berpuluh kali. Benda ni jangan buat. Benda ni jangan buat. Jangan buat hal. Jangan kamu buat ni. Jangan buat tu. Balik lagi, cakap lagi. Betul, tuan? Dia balik, cakap lagi. Apa makna tu? Kan? Maknanya serius lah tu. Ya? Dalam surah Ar-Rahman Allah sebut 31 kali fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Allah Ta'ala cerita nikmat Allah begini sebut fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bertemunya dua laut, kata Allah, maka airnya tidak bercampur aduk di antara satu sama lain. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ya, ya ma'syarul jinni ini stata'tum an tanfuzu min aqtaris samat fanfuzu la yanfuzuna illa bisultan. Wahai manusia, ya, kamu tidak boleh menembusi langit kecuali dengan adanya sultan dan adanya keupayaan. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dengan nikmat apa lagi, ya? Makna fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, dengan nikmat apa lagi aku nak cerita pada kamu supaya kamu tidak mendustai aku. Makna gitu. Nak cakap terjemah bahasa kampung, nak cerita macam mana lagi supaya hang tak percaya, hang jangan hang jangan mendustai aku. Aku cerita aku buat laut, bertemu dua laut yang airnya bertemu tapi tak larut, tak bercampur satu sama lain. Nanti saya buat video kat sini. Jadi nanti kita buat tadabbur sekali. Kita pasang, kita bayar wayang kulit kat sini sikit. Kan? Kan? Saya akan tunjukkan video macam mana pertemuan dua laut. Ni kat 12 bulan saya buat di Masjid Pegang Pinang. Di bawah program Tadabbur Al-Quran, The Sign of the Creator, bukti kebesaran ilahi. Nanti kita bakal tengok. Tu Haji dah buat keluar, ada skrin besar ni, saya seronok tengok tu. Kan? Kita tengok macam mana ayatul tikrar, apa ni Allah Ta'ala sebut pertemuan dua laut tu tujuan apa je? Sebab ketika mana seorang saintis Perancis membuat kajian di dasar laut, menemui dua laut bertemu. Ya. Maka di mana itu? Di Afrika Selatan. Di Cape Town, Afrika Selatan. Maka dia pelik lah. Dia pelik apabila dua laut bertemu ni, air tak bercampur. Walaupun kita kata yang ni nampak pekat sikit, yang ni nampak cair sikit. Kalau tuan-tuan nak uji, tuan-tuan buatlah kopi O tarik yang paling kau sekali. Tahu kau? Kan? Buat kopi O tarik paling kau. Bubuhlah banyak kopi tu nak bubuh. Kalau nak ambil air mineral ni, kita tuang dalam satu besin. Dia bercampur ke tak bercampur tu? Bercampur habis. Di mana teh tarik, di mana kopi tarik, di mana air kosong, tak ada lah. Dia jadi tak apa-apa kan, nak jadi kopi sejuk lah. Kopi sejuk. Sebab kopi campur air sejuk. Tetapi Allah Ta'ala boleh membuat dua laut yang bertemu, air tak bercampur, memanjang 500 km. Bukan hasta dua hasta, tuan-tuan. 500 km memanjang. Ikan di sebelah ni berbeza dengan ikan di sebelah ni. Itu Allah tanya, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dengan nikmat apa lagi aku nak cerita kepada kamu, hai manusia, supaya kamu tak mendustai akulah
pencipta sebenarnya kepada alam ini. Ya, hati kita. Itu contoh tuan-tuan ya. Di sini Allah sebut summa. Saya nak uraikan ni perkataan ayat tikrar ni. Allah Taala sebut jangan kamu buat perangai macam tu. Jangan kamu duk leka lalai macam tu. Summa kalla sawfa ta'lamu. Kamu akan tahu akibatnya. Dan nanti kamu akan tahu akibatnya. Bila akibat tu tuan? Di akhirat besoklah. Di dunia ni kita tak rasa sangat tuan. Di dunia ni kita leka lalai macam mana, tak semayang pun boleh makan. Ya. Tak puasa pun lagi boleh makan, tak puasa. Kan, sebab tak puasa. Duit banyak tak pergi haji, okey aja, dia pergi habis seluruh dunia dia pergi. Kan? Melawat melancong habis seluruh dunia. Tapi Mekah tak pergi lagi. Mekah tak pergi lagi. Pun tak ada apa, dia boleh hidup macam biasa aja. Sebab Allah kata tu, kalla sawfa ta'lamun, nanti kamu akan tahu akibatnya. Summa kalla, kemudian nanti kamu akan tahu akibat daripada apa yang Allah Ta'ala sebutkan tu ya. Kemudian kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dia kata tadi ya. Maka kemudian takkan begitu dia kata, yakni janganlah kamu memberikan hawa nafsunya, yakni bermegah-megah dengan harta dan anak cucu yang merupakan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyarat dah bunyi. Boleh 5 minit lagi ha? Boleh ha? 5 minit lagi lah. Dia kata apa? Dia kata jangan buat begitu. Jangan ikut, jangan bagi peluang pada hawa nafsu untuk bermegah-megah dengan harta dan anak. Jangan bagi peluang. Nanti kamu tahu akan akibatnya, dia kata. Dengan sehingga kamu melupakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sawfa ta'ala kalla summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin ya. Lagi diketahui masa dalam kubur ni, dia kata, yang ni kamu berhajat kepada kebajikan yang dikerjakan sebelum mati. Bila tuan-tuan dalam kubur, masuk kubur masing-masing tuan-tuan, saya bersama, kita bersemua ni sama. Saya bercakap ni bukan untuk tuan-tuan, saya sendiri. Bila masuk kubur nanti, barulah kita bayang balik ya. Bayang balik untuk bagaimana apa yang ada di atas dunia, yang kata nak kita tinggal tu, yang kita tak tinggal tu ya, kita bayang balik di mana masa tu dah masuk kubur dah ya. Itu dalam surah apa? Dalam surah surah Al-Munafikun. Munafikun ayat yang ke-9 ya. Ada 2 ayat yang kita sunat baca pada solat Isyak pada malam Jumaat. Contohnya hari ni Khamis, malam Jumaat, waktu solat Isyak, kata ulama kita sunat baca 2 ayat. Surah Jumaat ayat ke-9, surah Munafikun ayat 9 juga ya. Ni hikmat Allah Ta'ala membuat ayat, 2 ayat ni. Ayat ni dua-dua ni tuan-tuan, dia melarang kita leka pada hari Jumaat ya. Ya ayyuhallazina amanu apa nama ni, apa ayatnya, iza nudiyati salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Apabila diseru pada hari Jumaat, hendaklah kamu segera pergi mengingati Allah. Wazarul bai', tinggalkan urusan jual beli, Allah kata. Bila ni? Hari Jumaat. Tapi malam tu dah baca dah. Malam tu. Contohnya besok Jumaat, malam ni dah baca solat Isyak. Tahu guru kita di pondok dia baca. Ya, kita di pondok tu guru baca. Yang cantiknya surah ni bersebelah-sebelah. Surah Jumaat dengan surah Munafikun dia sebelah-sebelah. Ayat 9 surah Jumaat, ayat 9 juga surah Munafikun. Allah Ta'ala suruh baca. Allah Ta'ala turun ayat. Yang besok nanti kamu jangan lupa, bila diseru pada hari Jumaat, azan Jumaat saja, tinggal semua. Lepas tu kita pergi kat Mekah tuan-tuan, ada bila masuk saja mendengar suara azan, maka mereka tutup kedai. Mereka tengok ayat ni lah. Tapi ada tutup kedai, dia menyorok kedai, tak aci. Kan? Dia tutup kedai, dia selimut barang-barang dia tu okey lah. Tapi dia duduk menyorok dalam kedai, tak ada. Dia Masjidil Haram sebelah aja, tak pergi. Masjidil Nabawi sebelah, tak pergi sembahyang. Tuan kata wazarul bai', tinggalkan jual beli, suruh pergi sembahyang. Bukan tinggal jual beli, pergi duduk menyorok ataupun pernah tertarik kat mana-mana. Kan? Ada tak tu waktu Jumaat tu duduk makan chai kuih tiaw, ada tak? Di masjid tuan-tuan ni sebab dah tak ada jualan. Kadang-kadang bahaya juga masjid ada menjual ni. Masjid di Kuala Lumpur tuan-tuan, dikeliling tu hari Jumaat, masya-Allah. Segala jual, segala benda dia jualnya. Waktu solat Jumaat, orang duduk khutbah Jumaat, dia duduk kena tertarik tu. Dia duduk kena ngacak kuih tiaw, duduk kena mi goreng. Kenapa?
kan. Untuk khatib dalam tu atas mimbar tu dia bertemu semangat, ittaqullah haqqa tuqatih. Member relax aja. Dia kena tertarik. Itu tak jadilah tuan-tuan. Kemudian ayat ke-9 tuan-tuan disebut, ni saya nak hubungkan dengan ayat ini, ya. Dia kata, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, janganlah kamu dilekakan oleh harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada zikrullah. Ayat 9 surah Jumaat pun benda yang sama, tinggalkan jual beli pada surah Jumaat. Ayat 9 surah Munafiqun pun Allah kata, jangan kamu dilekakan oleh harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada zikrullah. Zikrullah itu solat dan semua perkara yang mengingat kita pada Allah. Ya. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Sesiapa yang buat demikian, maka dia rugi, kata Allah. Wa anfiqu amwalahum, dan berbelanjalah, berinfaklah, bersedekahlah harta benda kamu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kamu didatangi maut, kata Allah. Fa yaqul, maka ketika dekat nak mati, ya, Allah beri gambaran manusia akan minta, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dekat dengan nak mati waktu nazak tuan-tuan, maka orang akan minta dengan Allah, wahai Tuanku, bagi peluang aku sekejap, nak balik sekejap aja. Bagi peluang sekejap ni, dan nazak dah ni. Ya, nak balik apa? Fa as-saddaqa, aku nak balik sedekah. Duit yang aku ada dalam bank, aku ada dalam ni, aku nak balik sedekah. Wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang baik dah. Aku nak jadi orang soleh dia Allah. Lepas ni aku nak sembahyang, lepas ni aku nak pergi masjid. Bila tu tuan-tuan? Nyawa berada di halqum. Mana Allah jawab ni? Maka Allah jawab, wala yuakhirullah. Maka malaikat jawab. Ayat Quran beritahu, wala yuakhirullahu nafsan iza jaa ajaluha. Malaikat kata, Allah tak bagi tempoh dah kat kamu. Apabila dah sampai tempoh dah, kamu dah sampai dah masa ni. Tak adalah. Ya. Maka ketika itu, ya, Allah kata tak ada lagi mereka kata tak ada lagi tempoh dia beri. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kamu ni kalau Allah Ta'ala tahu, kamu ni kalau balik semula ke dunia, kamu tak sedekah juga, kamu leka juga. Ya. Ada tuan-tuan orang yang Allah Ta'ala bagi izin, ya, Allah Alam. Saya tuan-tuan kenal Malik Noor. Kenal Malik Noor? Brother Malik Noor kan, bodybuilder kita tu. Dia sendiri cerita dalam TV yang saya tengok, ketika mana dia diserang penyakit sakit jantung. Sakit jantung, tiba-tiba lah, biasa sakit jantung tu memang heart attack ni pembunuh nombor 1 lah. Ketika itu dia sudah berada di hujung nyawanya. Dia kata dia habis lah. Tapi berlaku the miracle, berlaku satu keajaiban di mana dia diberi peluang sekali lagi oleh Allah Ta'ala untuk dia hidup kembali. Daripada dulu dia cerita, dia tak malu, dia tak ada cerita kehidupan dia sebelum itu. Maka dengan sebab itu dia balik ke pengakuan agama. Alhamdulillah, dia sembahyang, dia peluk Al-Quran, ya, dan dia tinggalkanlah cerita bodybuilder yang tu sebab tunjuk tu pun tak apa nak cantik tu, tunjuk body walaupun dapat juara dunia, tapi apa yang tak sihatnya tu mendedahkan aurat di khalayak ramai. Itulah tak cantiknya. Walaupun kita berbangga dengan dia dapat juara dunia banyak kali, ya, Master Universe kan, tapi itulah. Tapi itu Allah Ta'ala bagi peluang, dan dia ambil peluang itu memberi keinsapan pada dirinya. Kita tak tahu tentang kita bagaimana, kan. Kita bagaimana, ramai kawan-kawan kita yang nampak macam sihat, okey je, tengok dia meninggal. Kenapa? Sakit jantung katanya, kan. Ini Allah sebutlah. Jadi ayat ni tuan, surah Jumaat ayat 9, surah Munafiqun ayat 9, mesej dia sama. Mesej dia sama, ya. Itulah yang Allah Ta'ala menurunkan ayat bersebelahan. Inilah kita tadabbur tuan-tuan, ya. Bila kita tadabbur, dan inilah saya nak berkongsi dengan guru takmir nanti dalam galan ni untuk kursus pertama tadabbur yang kita buat di pusat dakwah di Paru 23 bulan. Nak minta ustaz-ustaz kita memberikan kaedah macam mana nak ambil ayat Quran ni untuk dijadikan menggunakan kuliah-kuliah mereka untuk orang kata apa tu, ya, untuk memberi impak yang baik kepada jemaah bila dia dengar. Sebab ini sumber yang paling utama tu tak. Sebab tu saya suka Quran tu tak. Sebab saya mengajar tu saya banyak, bukanlah ilmu lain tu kan, tapi Quran masya-Allah lah sumber yang paling asli, dan yang berkata ialah Allah sendiri yang mencipta kita. Ya, Allah kata dia akan beri kesan yang besar pada diri kita. Tengok kita baca Allah Al-Takasur ini cukup tuan-tuan. Lama dah kita dah baca kan.
Tapi kita tak tahu bahawa Al-Ha ni sebenarnya memberi satu peringatan cukup luar biasa kepada kita. Kamu dilekakan Allah Ta'ala benda anak binat kamu tu. Hatta zurtumul maqabir, saya kamu masuk kubur. Kalla sawfa ta'lamu, jangan kamu buat panggil macam tu, kamu akan tahu akibatnya bila kamu mati besok. Summa kalla, janganlah kan. Kemudian jangan buat macam tu. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, nanti kamu akan tahu dengan yakin, kata Allah. Ya, kamu tahu yakin ya. Jadi tahu dengan yakin ni to be continue. Kan, to be continue. Tahu dengan yakin ni tahu macam mana. Kan, semula tusalun la yauma anin na'im, nanti banyak lagi ya, separuh kitab saya ni. So jadi kita sambung bagaimana wal asri pun dua siri tuan, yang ni pun dapat gaya kena 2 siri jugalah. Ya, kerana banyak lagi tuan pengajaran di belakang tu yang dapat kita insya-Allah kongsi lah. Saya mengajar tuan juga sebenarnya untuk saya sendiri jugalah ya. Kita dah masuk siri 600 ni. Tuan Jaradi dah 600 belum? Dah lebih dah siri 600 ni kan. Ramai dah siri 600 depan saya ni. Jadi kita ni get ready ya. Tahu Allah Taala, semoga Allah Taala memberikan kita peluang-peluang yang baik ya. Sebab itu tuan, kalau kita tengok pada benda macam ni, kita tak sayang untuk nak infak fisabilillah. Duit-duit tuan-tuan yang ada tu bagilah. Jangan derma sikit sangat. Ya, sebab yang kita nak tinggal tu itulah, yang kita nak bawa yang mana? Yang kita nak bawa tu yang kita bagi itulah. Yang kita tinggal tu belum tentu tuan. Anak kita dia merantau duit kita tu. Hari ni kita mati dia pada ni lah kan. Abdul Wahab duduk bencang dah. Tu. Kan. Segala kilang-kilang, factory, kebun-kebun sebenarnya ni abang yang punya. Berapa banyak? Oh tak banyak, 6 juta pound. Awak apa? No, di bank duit tu. Semua dalam bank duit ada berapa? Dah 5 juta pound. Okey. Memang abang cukup bijak, pandai. Kan? Yang Abdul Wahab dapat apa? Rumah kan. Rumah yang bakal nak utuh bila masa dia kata, ya ni baguslah bagi kat aku ni. Last sekali dia tepuk meja, ini tidak adil kan. Ini tak adil. Ada semua. Kena beli ni pandai tau. Kan? Dia memberikan, nak ceritanya berbalah adik-beradik pasal harta. Ayah belum dikebumikan lagi, baru menghembuskan nafas dia berkira dekat bawah tu. Kan? Anak yang dia kira. Bahkan ayah dia belum mati pun dia ada berkira macam mana. Kan? Itu di antara contoh je, satu tempelak hebat daripada Allahyarham Ramli ya. Banyak dia punya filem-filem tu memberi kesan kepada kita semua ya. Itulah di antara tuan-tuan harta benar. Jadi kita tangguh situ dulu tuan-tuan sekian. Kita akan baca summa latarawunnaha ainal yakin. Nanti tuan-tuan tolong ingatkan saya lah ya. Kita habis setakat ni kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Maaf saya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ayat ke berapa tu? Ya. Ayat kelima kan. Kita ada laula kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kita nak tahu macam mana dikatakan kamu akan tahu dengan yakin. Apa yang dikatakan tahu dengan yakin itu? Ya. Kemudian latarawunnal jahim. Kamu akan tengok neraka jahanam besok ya. Summa latarawunnaha ainal yakin. Kamu akan tengok dengan penuh keyakinan. Dia ada huraian dia banyak tuan. Kemudian kamu akan ditanya segala nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi pada kita. Itulah. Jadi saya tangguhkan situ dulu. Kalau saya pulun pun tak habis juga. Jadi kita tak perlu laju sangat ya. Yang penting kita dapat ilmu dan pengajaran, dapat kisapan ya. Betapa Allah Taala memberikan peringatan demi peringatan kepada kita semua, supaya kita menjadi umat yang tidak leka dan lalai daripada kehidupan kita di dunia, yang kita nanti akan terbawa kepada kehidupan kita di akhirat. Sekadar itu, wallahu a'lam. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma hdina bihaqqi hidayatika amin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.